Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Machram. Tumpuan berita, Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB akan mewujudkan sayap baharu khas untuk golongan belia berumur di antara 18 sehingga 28 tahun. Ketua Menteri Sarawak yang juga Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg berkata, PBB akan meminda perlembagaan parti itu bagi membolehkan sayap baharu itu ditubuhkan. Katanya pindaan akan dibentangkan semasa persidangan agung 3 tahunan TGM PBB pada Jun ini. Dan kita wujudkan satu sayap yang khas untuk mereka ini, kerana kita rasakan bahawa kita mintalah mereka ini sama-sama dengan kita dalam kita hendak menguruskan society kita at large. Bukan saja untuk belia, tapi orang pertengahan dan juga orang tua. Kerana kita akan menghadapi aging population. While we are facing aging population, we also have to look into the needs of the young. Dan yang ini keadaan sudah berubah. It's more, as you know, digital era, dan kehendak mereka agak berubah dengan apa dikehendaki oleh masyarakat hari ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB Sarawak kali ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada Ahad. Jelas beliau lagi, PBB Sarawak akan menjadi parti yang dinamik khas bagi golongan belia dan rakyat Sarawak berteraskan dengan keadaan politik dan dasar ekonomi semasa. Dalam sidang media yang sama, Ketua Menteri turut memberitahu PBB Sarawak akan menekankan penglibatan Sarawak dalam bidang tenaga dan ekonomi baru yang menggunakan grid teknologi kelestarian alam sekitar. Satu kementerian telah kita letakkan public health dalam satu kementerian, di mana ia akan menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk memelihara kesihatan, bidang medical ini, kesihatan. Sementara itu kita akan terus berusaha untuk menggalakkan research, medical research di negeri kita melalui research center yang kita wujudkan bersebelahan dengan pusat jantung. Tambah beliau lagi, dengan Sarawak sering berhadapan keadaan cuaca yang berubah, maka ianya ada hubung kait dengan pengurusan alam sekitar yang akan menjadi satu bidang yang harus ditekankan dalam pentadbiran kerajaan dalam 5 tahun akan datang. Seperti penambahan hutan kita, tanam semula hutan. Pengurusan hutan kita yang lebih mampat untuk masa depan kita dan juga untuk kita mempunyai alam sekitar seperti mana dikehendaki oleh dunia pada hari ini. Berita seterusnya, Kerajaan Persekutuan bercadang untuk membina 4 mahkamah baharu di Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi menaik taraf badan kehakiman di negeri berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, mahkamah baru itu akan dibina di Limbang, Seri Aman, Mukah dan Kapit. Kita merancang untuk membina mahkamah baru di Limbang, Sarawak. Ini juga belum lagi bangunan sendiri kan Datuk? Belum lagi. Tuan Nixon, pendaftar mahkamah Sarawak Sabah. Dan kita juga mencadangkan mahkamah baru di Seri Aman, Sarawak. Itu bahagian tu. Semanggang ni ialah historical bahagian ya. Historical bahagian. Jadi kenapa belum sampai sekarang kita belum ada bangunan mahkamah yang sepatutnya kita tu bina. Jadi insya-Allah bahagian perundangan daripada Tuan Aziz ni kita dah buat cadangan dah kepada kerajaan. Insya-Allah saya ingat dengan adanya Perdana Menteri yang ada sekarang ni, dia amat peka benda ni. Saya pun dah bincang dengan beliau 2 hari lepas berhubung dengan pembaharuan yang perlu dibuat dalam kehakiman. Bahkan macam mana pembaharuan betul-betul secara fizikal, support service ini kena diberi kemudahan kepada pihak-pihak hakim, pihak-pihak magistrate, pihak-pihak pengendalikan kehakiman ni.
Dan kita juga merancang untuk mahkamah baru di Mukah, mahkamah baru di Kapit. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Komplek Mahkamah Kuching pada Ahad. Dato' Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Setan Tubong berkata mahkamah baru itu perlu bagi menampung peningkatan jumlah kes. Beliau juga mendapati banyak mahkamah di Sarawak ditempatkan di bangunan bersama dengan jabatan kerajaan yang lain menyebabkan hakim perlu masuk melalui kawasan awam. Tiap-tiap ibu pejabat bahagian kita mesti ada rumah mahkamah itu sendiri. Mahkamah punya premis sendiri, premises dia sendiri, kemudahan dia sendiri, dan dengan rangka struktur mengaturkan bangunan tempat mahkamah. Adalah tempat saksi dia, ada ruang menunggu dia, ada ruang pembicaraan dia, bilik hakim, TNT room dia, diakses kepada bilik pembicaraan itu berasingan daripada publik. Yang sekarang ini masih kalau share dengan jabat-jabat lain tu atau diguna pakai, saya tunjuk tadi bangunan-bangunan persekutuan yang guna pakai sebagai mahkamah. Tambah beliau lagi, kerajaan juga bercadang untuk membina kediaman rasmi Hakim Besar Sabah dan Sarawak di Kuching di bawah RMK 12 selaras dengan kelayakan seperti yang dinyatakan dalam Akta Saraan Hakim 1972. Sementara itu, beliau mendedahkan kerajaan telah meluluskan 14 projek untuk menaik taraf membaik pulih dan memelihara bangunan mahkamah di Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM9,212,700 melibatkan Komplek Mahkamah Kuching, Bintulu dan Miri serta mahkamah di Kota Semerahan, Sibu dan Sarike. Selanjutnya di Saribas, kemenangan bersejarah gabungan Parti Sarawak GPS pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 PRN12 signal jelas rakyat mahu anak Sarawak sendiri mentadbir negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sita menyifatkan kemenangan bergaya GPS adalah hadiah cukup bermakna untuk orang Sarawak selaras dengan semangat Intu Sarawak atau Jaga Sarawak. Beliau dalam pada itu mengucapkan tahniah kepada pengurusi GPS yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di atas kemenangan besar GPS pada pilihan raya kali ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada YMPCM kita, Dr. Tinggi Tan Sri Rongju di atas kemenangan ini. Saya yakin kemenangan yang besar untuk Sarawak ini merupakan hadiah untuk orang Sarawak dengan semangat itu Sarawaknya, dengan nasihat pesan daripada Allah yang terkenal dulu, jaga Sarawak itu baik-baik. Kita telah amalkan, kita pegang dan kita buktikan kepada Sarawak GPS betul-betul the best parti untuk jaga Sarawak itu. Beliau berucap demikian pada majlis kesyukuran dan penghargaan jentera PRN12 di Riviera Sport Center Debak pada Sabtu. Muhammad Razi yang juga Menteri Muda Pembangunan Kesejahteraan Komuniti menambah kemenangan GPS di Dun Saribas juga berkat doa, kerjasama dan kerja keras jentera parti meskipun berhadapan dengan pelbagai provokasi dan tomahan dari pihak pembangkang. Pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat doa, berkat kerjasama, kerja kuat, kerja keras semua jentera kita, daripada ranting-ranting bapa pemuda wanita hinggalah kecawangan yang bertukus lumus yang berhadapan dengan berbagai provokasi ataupun kena anok kata kita yang melekat dengan tomahan, fitnah dan sebagainya, tapi kita tetap maintain, semua tetap maintain. Kita tidak balas provokasi tersebut dengan provokasi. Tahniah kepada semua. Antara pengisian lain program tersebut ialah majlis berzikir, persembahan ngajat dan penyampaian cenderahati sebagai kenang-kenangan kepada Adun Saribas di atas pelantikan beliau sebagai Menteri Muda baru-baru ini. Perkembangan seterusnya di Limbang. Menyedari kepentingan internet khususnya di kawasan luar bandar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah memasang pelan jalinan digital negara Jendela di Rumah Panjang Jubang Aloi, Kampung Tanah Merah, Limbang. Berkongsi kegembiraan itu, Tuan Rumah Jubang menzahirkan terima kasih kepada SKMM yang melaksanakan projek perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit di kawasan tersebut.
Kerja-kerja pemasangan jendela itu telah pun siap dilaksanakan pada 6 Januari 2022 dan akan memberi manfaat kepada lebih 400 penduduk di Kampung Tanah Merah. Menurut SKMM, projek jendela ini menyediakan kesaling hubungan digital yang mapan, menyeluruh berkualiti tinggi dan mampu milik untuk kesejahteraan rakyat termasuk masyarakat luar bandar di seluruh negara. Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menyasarkan kawasan luar bandar dan pendalaman akan dihubungkan dengan internet menerusi projek jendela menjelang akhir tahun 2025. Berikutnya mengenai lawatan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Kampung Terbelu ke Bandaraya Kuching. Rombongan pada Jumaat dan Sabtu itu diketuai pengurusi PPWS Kampung Terbelu Hasmah Bujang bersama dengan 19 ahli yang lain. Selain melawat tempat-tempat tarikan pengunjung, turut diadakan acara sukaneka di Pantai Santubong. Menurut Hasmah, aktiviti tahunan tersebut bertujuan menambah pengalaman sesama ahli di samping mengukuhkan lagi pertubuhan. Keperkembangan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad memaklumkan terdapat 22 kes positif baharu dikesan di 11 daerah, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 252,498 kes. Daerah-daerah yang terlibat adalah Lawas 6, Sibu 5, Bintulu dan Limbang masing-masing 2 kes. Manakala Miri, Samarahan Kuching, Sri Aman Song, Mukah dan Sebau masing-masing merekodkan 1 kes. Dalam kenyataan sama, turut dilaporkan 15 kompaun merangkumi 2 daerah iaitu Kuching 8 dan Miri 7. Antara kesalahan kompaun ini adalah seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan segera dapatkan vaksin dos penggalak bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja.
Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.